Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'il huda wa dalalat al khair. Ibtigha' wajhillah maradatihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan juga salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga bagi mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberkati kehidupan kita dengan menjadikan kita daripada golongan yang menuntut ilmu, ataupun golongan yang mencintai ilmu, ataupun golongan yang mana menyebarkan ilmu, ataupun golongan yang mana mencintai kepada ahli ilmu. Alhamdulillah, seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Syahr Ramadan unzila fihil Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila sampai bulan Ramadan, beliau menutup segala kitab-kitab dan hanya membuka Al-Quran, sehingga mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari. Setiap hari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala, tak ada extension. Tepat ni ke? Tak ada extension. Tepat ni ke? Mudah. Kum ajahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa'lamu anna Allah ya'lamu. Mudah. Kum ajahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa'lamu anna Allah ya'lamu. Alaikum bil mu'minin. Baik, kitab ini adalah kitab Mahiyat Ahli. Jadi kitab ini terbahagi kepada dua, yaitu membimbing tasawuf ataupun ta'rif, pengenalan tasawuf, lalu membincangkan ciri-ciri pengamal ilmu tasawuf. Boleh masuk? Lalu membincangkan tentang ciri-ciri ilmu tasawuf. Lalu Al-Habib Ammar mula-mula dia sampaikan kepada ayatul Quran, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Fi bukan bermaksud berada di sini, kerana Allah itu tidak berada pada satu tempat. Kerana tempat Allah yang cipta, zaman Allah yang cipta. Maka di itu bukan Allah bertempat. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit. Bahkan ayat ini cukup untuk memberitahu kepada puak-puak yang mengatakan Allah di langit. Allah sebut dalam ayat Al-Quran, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Allah berada di langit, Allah berada di bumi. Kalau mereka tak mentakwilkan, mereka juga perlu mentakwilkan. Mereka tak suka mentakwilkan, mereka tak terima takwil. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah terima kepada takwil, boleh ditakwilkan ayat. Jadi di sini maksudnya pengetahuan Allah yang ada di langit, yang apa berlaku di langit, dan juga apa yang berlaku di bumi. Ya'lamu sirrakum,
Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Wa jaharakum, dan apa yang kamu i'lankan, apa yang kamu khabarkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan segala apa yang kamu lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang telah menciptakan amalan-amalan kalian. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lam wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri kamu. Fahdharuh, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kamu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermuamalah dengan manusia sahaja. Sekalipun kamu bermuamalah dengan manusia, itu kerana Allah. Kita berjual beli semuanya atas hukum-hukum Allah. Kita berpuasa, pergi haji, semuanya itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuh, maka berhati-hatilah. Muamalah kamu itu bukan kerana manusia sahaja. Kamu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuh, berhati-hati apa yang kamu katakan dalam hati. Kita kalau nak keluar daripada rumah pakai pakaian cantik, tapi hati kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tidur, Allah tak mengantuk, Allah tak makan, Allah tak minum. Manusia makan, manusia minum, manusia tidur. Kadang-kadang dia tak lihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita, mendengar akan kita, mengetahui apa yang kita katakan di dalam hati. Fahdharuh, maka berhati-hatilah. Apa yang kamu katakan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum apabila sampai ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibukum bihillah. Yang mana apa yang kamu katakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dalam hati kamu akan dihisab oleh Allah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum telah merasa berat akan suruhan Allah. Pergi mengadu kepada Nabi SAW. Pergi mengadu. Kata Nabi, jangan kamu jadi seperti umat yang terdahulu. Mereka mengatakan sami'na wa asayna, tapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka. Lalu Allah rekodkan perkataan mereka dalam Al-Quran. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun. La yukalli, sampai ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai ayat ini. Maka apa yang dikatakan dalam hati tak semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada dua melainkan Allah yang ketiga. Tidak ada empat melainkan Allah yang kelima. Tidak ada yang lima melainkan Allah yang keenam. Hatta wala adna min dzalik, ataupun kurang daripada dua, yaitu satu, kamu berseorangan, Allah yang kedua. Ataupun kamu lebih banyak daripada 6 orang, berkumpulan 1000 orang, mengutuk ataupun bermesyuarat untuk menjatuhkan si fulan, Allah ada. Allah hadir, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Apa yang kamu bisikkan, Allah tahu. Maka pentingnya seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Cara yang paling mudah diajarkan oleh Al-Imam Al-Haddad, istihdarul maut. Istihdarul maut iaitu kamu menghadirkan bahawa kamu akan mati. Sentiasa menghadirkan diri, mungkin aku akan mati selepas ini. Mungkin selepas salat kita akan mati. Mungkin selepas roha kita akan mati. Al-Imam Ghazali tak silap dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang menuntut ilmu jangan terlalu sibuk dengan kematian. Tapi Habib Umar kata apa? Sibukkan kematian, ingatkan mereka kematian. Supaya apa? Mereka menuntut ilmu supaya mereka faham maksud kematian tadi. Mereka menuntut ilmu supaya mereka tahu apa hakikat dunia. Ingatkan akan kematian. Tak mengapa ingatkan kematian. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika mana kamu solat, kamu yakin depan kamu ada seorang syekh yang saleh, yang kamu segan dengan dia, kamu hormat dengan dia, sehingga solat kamu menjadi khusyuk. Bagaimana kalau kamu menyaksikan bahawa Allah yang melihat kamu,
Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan basir, bukan dengan penglihatan kita, tapi dengan basirah, mata hati. Ada orang yang mana hidup tapi hatinya mati. Fakabbir alaihi arba'an. Orang yang mati hatinya, kabbir arba'an. Kamu angkat takbir 4 kali. Solat jenazah. Solat jenazah. Sebab apa? Dah mati. Mungkin dia bernafas, mungkin dia makan, mungkin dia minum, tapi kehidupannya seperti haiwan. Tak ada matlamat, tak ada tujuan. Baik. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah mengutuskan kamu wahai Muhammad membawa berita, pemberi amaran, juga menyeru kepada umat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nun demi pena yang mereka tulis, engkau wahai Muhammad bukanlah seorang gila. Sesungguhnya engkau tetap peroleh pahala yang tidak putus-putus. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang amat mulia. Apabila disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan tentang perihal baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada orang yang lebih mengenal kepada Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh mengajarkan kepada kita apa itu takut kepada Allah, apa itu bersyukur kepada Allah, apa itu bersabar kepada Allah, apa itu muraqabah, apa itu siddiq, apa itu penyucian hati, melainkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sebutkan sifat Nabi, sirajan munira, mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi. Highlight di situ wa da'iyan ila Allah, mengajak kepada Allah. Jadi antum kalau contoh nanti dah keluar satu hari nanti dah jadi ada ilmu dalam kepala, dalam hati, lalu disebarkan, jadikan itu kerana Allah, suruhan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tajdidun niat. Kita perlu sentiasa setiap hari memperbaharui niat kita. Apatah lagi kita berdakwah, memperbaharui niat kita. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang yang beriman dalam kalangan mereka seorang rasul. Jadi nikmat yang ada pada umat Nabi Muhammad apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nikmat besar. Kalau tak ada nabi bagi orang beriman, kalau tak ada nabi buat apa masuk syurga? Tak ada nabi dalam syurga. Para sahabat radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah, apa nikmat syurga kalau kami tak berjumpa dengan kamu dalam syurga? Tak ada nikmat. Maka nikmat bagi umat kita sekarang, umat Nabi Muhammad, adalah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang yang mengatakan tak boleh berqasidah, tak boleh bermaulid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami meninggikan namamu wahai Muhammad. Nama Nabi ditulis di tiang arash, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arash ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Kita ada lagi besar pada kita, gajah. Di atas gajah ada lagi besar ikan paus. Paus ada lagi besar bumi. Ada lagi besar daripada bumi, langit. Ada besar daripada langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga. Sehingga yang paling besar makhluk Allah adalah arash, dan diletakkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arash. Itu pun ada yang tak bagi qasidah, tak bagi sebut nama Nabi Muhammad dalam masjid. Apa? Nama Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada nama nenek moyang kita. Sekalipun kita hafal nama nenek moyang kita 100 nasab, Salihin bin Zulkifli bin Saleh bin Ya'qub, sekalipun sampai 100 sampai Nabi Adam, tak menandingi dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Baik, cukuplah Nabi sebagai nikmat yang paling besar. Al-Quran, kalaulah tak diutuskan Nabi, tak adanya Al-Quran. Dengan berkat lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak boleh baca, Nabi tak pandai tulis, buta huruf, tapi Nabi menyampaikan kepada kita risalah yang lebih mulia daripada ilmu sastra, ilmu bahasa, iaitu Al-Quran. Baik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul
dari golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Orang yang patut kita hormati adalah orang yang sanggup berkorban untuk kita. Buat apa kita hormat kepada orang yang tak sanggup berkorban untuk kita? Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak berkorban untuk kita. Setiap Nabi diberikan doa yang mustajab, dan semua Nabi mendoakan ketika mana mereka di dunia. Dan Nabi Muhammad menyimpankan doa itu di hari akhirat, supaya umatnya itu selamat di hari akhirat, supaya diringankan beban. Tidak ada orang yang paling lebih mulia selepas ibu bapa kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah kita melahirkan kita di dunia sahaja, tetapi Nabi Muhammad yang menunjukkan jalan kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya Nabi Muhammad bukan di dunia, bahkan di hari akhirat. Kalaulah kita tak tahu kadar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, kita tak tahu maksud kenapa kita dihidupkan. Pentingnya mengetahui kadar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Azizun alaikum, harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka kita masuk kepada tasawuf. Belajar sampai jam berapa? Sampai 7.20. Baik. Masuk kepada ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasawuf huwa husnul amali wal ittisaf bimuqtada khitabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dzaqan wa tahaqquqa. Tasawuf ialah kesungguhan dalam mengamalkan dan menerapkan ciri-ciri yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghayatan dan pemantapan. Imam Ghazali menyebutkan tasawuf fardu ain. Fardu ain ala fardu ain. Tasawuf, belajar ilmu tasawuf fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah cukup sebahagian daripada orang kampung tersebut yang tahu, maka yang lain tak berdosa. Kalau semua tak tahu, semua dosa. Ishtirak fil ithim, mereka dapat dosa sama-sama. Itu fardu kifayah. Tapi tasawuf fardu ain. Tak diterima salat melainkan ikhlas. Nak selamat daripada dunia dengan zuhud dan qanaah, tak dapat kita qanaah, tak dapat kita zuhud, tak dapat kita ikhlas melainkan daripada ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf fardu ain. Fardu ain, perlu belajar. Perlu belajar ikhlas, perlu belajar wara', perlu belajar muqarabah. Ia juga merupakan peningkatan dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Baik. At-tasawuf yang pertama adalah beramal dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf, Al-Quran, As-Sunnah, apa-apa perkara yang dia kata tasawuf tetapi membelakangi Al-Quran dan Sunnah, itu bukan tasawuf. Apa-apa perkara yang membelakangi daripada Al-Quran dan Sunnah, itu bukan tasawuf. Tasawuf yang mana ikut dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tasawuf. Orang yang tasawuf bukan yang pakai rida, bukan yang main kompang, bukan yang pergi kubur, bukan. Tasawuf orang yang tidak membelakangi Al-Quran. Kalau kita faham tentang tasawuf sebenarnya, bukan perlu sampai marhaban sebagai bukan. Itu bukan ciri-ciri tasawuf. Ciri-ciri tasawuf yang pertama adalah apa dia? Mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah, mengikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang membelakangi daripada dua perkara ini bukan tasawuf. Ia juga merupakan peningkatan dari ilmu yakin kepada ainul yakin serta memenuhi tuntutannya. Maka daripada tasawuf kita akan faham tentang ilmu yakin dan ainul yakin. Dalam cabang-cabang keimanan ada disebutkan yakin, dan yakin ini terbahagi kepada tiga peningkatan, tiga tingkatan. Ilmu yakin, wa ainul yakin, wa haqqul yakin. Para ulama membincangkan apa itu
ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin adalah kamu ketahui sahaja. Cukup kamu tahu Kaabah di Mekah sana. Kaabah di Mekah. Wa ainul yaqin, kamu pergi Mekah dan kamu lihat Kaabah. Wa haqqul yaqin, yaitu kamu pergi depan Kaabah, kamu pegang Kaabah tersebut, itu sampai kepada derajat haqqul yaqin. Maka ini yang diberikan masalan ataupun contoh apa itu ainul yaqin, ilmul yaqin, wa haqqul yaqin, dan itu martabat. Seperti mana malaikat Jibril ketika mana berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma li ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tak, kamu yakin Allah melihat kamu. Kita melihat kepada Allah bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Baik. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai satu usaha untuk meningkat dengan menjadikan Islam dan iman sebagai tangganya. Islam, iman, yaitu orang yang nak sampai kepada ihsan tak mungkin tinggal solat. Orang yang nak sampai kepada makam ihsan tak mungkin tinggal puasa. Orang yang nak sampai kepada martabat ihsan tak mungkin tak percaya kepada malaikat, tak mungkin tak percaya kepada kitab. Mereka akan mengamalkan segala apa yang ada dalam kitab dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam arti kata lain, tasawuf ialah kesungguhan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW serta mencapai hasilnya, iaitu cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengenali orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, mereka sangat memberi beban kepada diri mereka tapi tidak kepada orang lain. Mereka mendidik diri mereka dengan banyaknya solat, banyaknya baca Quran, banyaknya berzikir dan sebagainya, tapi tak menyuruh orang untuk memperbanyakkan itu dan ini, tapi hanya cukup kata jadi baik sahaja, tak membebankan kepada orang lain. Tapi orang tasawuf, mereka sangat membebankan diri mereka, perbanyakkan solat, perbanyakkan Quran dan sebagainya. Apa-apa perkataan yang makruh mereka tinggalkan. Apa-apa yang haram sudah lebih aula untuk mereka tinggalkan. Bahkan sebagian daripada mereka tak makan dekat kedai makan. Tak makan kedai makan. Sebab apa? Tak tahu siapa yang masak. Boleh jadi orang yang masak tak solat. Boleh jadi orang yang masak tak basuh tangan. Waktu dia pergi tandas tak basuh tangan dan sebagainya. Wara'. Meninggalkan apa-apa yang makruh, lebih aula meninggalkan yang haram. فمن بلغ ثمرة الحسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله عز وجل ورسول المصطفى ذوقا وتحققا. Masuk kepada sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Individu yang telah mencapai hasil ketekunan amalan untuk menerapkan perkara tersebut dinamakan sebagai sufi. Habib Umar pernah satu ketika pergi keluar berdakwah. Lalu ada budak-budak kecil yang mana mereka ini mengejek, sufi, ejek. Habib Umar nak masuk dalam masjid dengan jemaah dia, malu. Tapi Habib Umar tak malu. Jemaah kata, wahai Habib, mereka panggil kita sufi. Kata Habib, tak apalah, panggil kita sufi. Kita pun sebenarnya tak layak untuk dipanggil sufi. Sufi ni orang yang betul-betul pegang tekun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak layak dia panggil sufi, tapi mereka panggil sufi, alhamdulillah. Walaupun dalam secara zahirnya mereka cuba mengejek, cuba merendahkan orang-orang yang berdakwah daripada kalangan ahli tasawuf, tapi ambil daripada penghayatan, ambil maksud. Baik. Oleh demikian, hanya mereka yang telah mencapai martabat ainul yaqin boleh dinamakan sufi. Dan orang sufi tak mengaku mereka sufi. Tak mengaku. Kadang-kadang mereka kata, sungguhnya solatku ini ada riak, ada ujub. Sedekahku ini mungkin ada sedikit yang haram, padahal tak ada. Tetapi kerana orang sufi yang terlalu bersih, sehingga kebaikan mereka merasakan itu suatu dosa. Kebaikan orang awam. Maksudnya macam mana? Apa dia? Abrar, muqarrabin, hasanatul muqarrabin, hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin.
sayyi'atul abrar hasanatul muqarrabin. Baik. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan ialah kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, sekiranya kamu tidak mampu maka bahagia. Tasawuf ini bukan ilmu teori. Untuk diterapkan dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Kita hanya perlu perhatikan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Perbuatan dan perkataan. Perhatikan dua perkara ini. Pastikan yang keluar semuanya baik. Pastikan apa yang kita lakukan juga semuanya baik. Jangan ada yang haram. Kalau boleh tinggalkan makruh itu lebih afdal. Jadi seperti orang wara'. Ada seorang daripada anak masyayikh. Dia berjumpa dengan gurunya. Wahai guru, tadi aku berteduh di bawah satu rumah. Ada bayang-bayang aku berteduh di situ. Itu hukumnya haram ataupun macam mana? Kata syekh tersebut, kamu ni anak siapa? Saya anak si fulan. Oh, ayah kamu si fulan. Ayah kamu ni orang wara'. Ayah kamu ni orang wara'. Maka kamu kalau berteduh di bawah, itu hukumnya haram. Kalau orang lain itu biasa, tak ada haram. Kamu perlu minta izin. Sebab apa? Ayah kamu wara', kamu perlu menjadi wara'. Bahkan makruh bagi orang wara' itu seperti haram. Perkara yang makruh. Ia makruh, tetapi tetap mereka tinggalkan. Manakala mereka mengikuti mereka tanpa kesungguhan dinamakan sebagai mutasyabbih bis sufi. Orang yang hanya beberapa ketika sahaja ikut dan kadang-kadang tak ikut. Mereka tak digelar sebagai sufi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak ikut Quran. Kadang-kadang itu, kadang-kadang tak ikut. Kadang-kadang sahaja. Mereka digelar sebagai mutasyabbih bis sufi. Jadi jangan hinakan orang yang belajar tasawuf. Tak semua orang yang belajar tasawuf mampu untuk mengikut tasawuf itu sendiri. Tak mampu. Siapa yang mampu yakin sepenuh waktu? Siapa yang mampu ikhlas sepenuh waktu? Tak mampu kalau nak ikutkan. Maka mereka digelar sebagai apa? Mutasyabbih bis sufi. Mereka hanya meniru dengan orang-orang sufi. Man tashabbaha bil qaum fahuwa minhum. Lebih mulia kita ikut orang baik daripada kita ikut orang jahat. Siapa yang mencontohi daripada golongan tersebut, tergolong daripada golongan tersebut. Mencontohi. Baik, azan dah. 20 dah. Baik, kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilaha illallah nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسأل ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بك من النار نسألك الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو عفو تحب العفو يا كريم بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم